Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat kita berjumpa dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 RTB. Ya, pada kali ini kita akan bicarakan Liga S, iaitu perlawanan yang akan berlangsung pada malam nanti di antara pasukan Brunei di PMM FC bertemu dengan pasukan Tanjung Pagar United FC. Jadi bagi membicarakan perlawanan tersebut, kita di studio telah pun menjemput Yang Mulia Awang Muhammad Norilham bin Haji Jais selaku penolong jurulatih pasukan Brunei di PMM FC dan Yang Mulia Awang Hussein bin Haji Mokhtar selaku pemerhati bola sepak. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Dan Awang Hussein, apa khabar? Terima kasih sudah meluangkan masa untuk bersama lagi pada kali ini ya, memberikan komen dan pendapat tentang pertemuan yang bakal berlangsung pada malam nanti, iaitu Brunei di PMM FC bertemu dengan Tanjung Pagar United. Baik, dalam rancangan ini juga ada penonton berpeluang untuk bertanya dan memberi pandangan mengenai dengan apa yang kami bicarakan pada kali ini. Perlawanan pasukan Brunei di PMM FC dengan pasukan Tanjung Pagar dengan menghubungi kami di talian telefon 2220-706 dan juga 2220-707. Baiklah, untuk tidak membuang masa, kita teruskan kepada tajuk perbincangan kita pada kali ini. Ya, jadi kita mulakan bersama Ilham. Ya. Selaku penolong jurulatih, boleh Tuan terangkan, maklumkan dengan prestasi pemain-pemain yang akan turun beraksi pada malam ini. Silakan Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mengenai dengan persiapan pemain menentang Tanjung Pagar pada malam ini, ya, Awang Adi, alhamdulillah berjalan seperti biasa, ya. Cuma ada sedikit perubahan mengenai dengan kesebelasan pemain yang bakal diturunkan pada malam ini, memandangkan seperti yang dimaklumkan dalam media, ya, Adi, bahawa Rodrigo Gal mungkin tidak dapat beraksi pada malam ini. Dan kita telah pun mengenal pasti pemain yang bakal dimasukkan untuk kesebelasan ini, iaitu Awang Hilmi Jambin. Baik, mungkin sedikit gambaran antara kesebelasan yang bakal turunkan Ilham. Memang tidak banyak perubahan, ya, Adi. Seperti yang saya katakan tadi, penggantian Hilmi Jambin dengan Rodrigo Gal adalah satu percaturan yang kita pikirkan sesuai untuk perlawanan Tanjung Pagar pada malam ini. Ya. Mungkin Hussein boleh memberikan komen dengan perlawanan antara pasukan Brunei di PMC dengan coach yang Lions yang berlangsung pada minggu lalu. Ya, terima kasih Adi. Okey. Sewaktu pertemuan Brunei di PMM FC bertemu dengan coach yang Lions, peminat begitu tertunggu-tunggu di manakah sebenarnya prestasi pasukan di PMM bagi perlawanan pada malam itu. Sehingga kan kadang-kadang ada yang penyokong-penyokong tidak bersabar untuk menunggu jaringan gol yang sepatutnya selalunya dilakukan pada separuh masa pertama. Akan tetapi daripada perlawanan yang kita lihat pada minggu lalu, coach yang Lions memberikan saingan yang hebat dan dapat mengangkang kita punya barisan pemain-pemain, terutama sekali di bahagian penyerang, di mana pasukan di PMM terpaksa memecah kebuntuan hinggalah mengheret ke masa tambahan, di mana di minit ke-93 hasil tendangan percuma yang dibuat di sudut sebelah kanan oleh Azwan Muhammad Saleh. Ya, dan di sana jelas memainkan peranan ialah usia bagi kedua pasukan. Mungkin Hussein meneruskan, ya. Yang Lions pemain-pemainnya rata-rata pemain-pemain muda dan ada di kalangan pemain. Dan kami pun sudah pun dianggap sebagai pemain veteran. Jadi jelas faktor usia juga mainkan peranan. Hussein, bagaimana komen? Ya, memang faktor usia adalah satu-satunya ditekankan dalam setiap individu atlet ataupun pemain, di mana pemain-pemain muda memanglah beraksi begitu pantas dan cepat. Jika kita fikirkan seperti yang Lions beraksi menentang di PMM, mereka begitu ketara mempunyai kepantasan.
Dan mungkin Ilham setuju kalau bagaimana kalau kita bandingkan dengan pasukan Harimau Muda yang lain? Kalau kita bandingkan prestasi coach yang Lions dengan Harimau Muda, nampak Harimau Muda lebih bertenaga di. Cuma dalam kesempatan ini sedikit komen mengenai dengan prestasi pasukan menentang coach Lions pada malam tersebut ya. Nampak memanglah kita memang akui bahawa Rhythms tidak seperti menentang Harimau Muda, terutama sekali pada separuh masa pertama ya Adi. Nampak beberapa pemain tidak memainkan peranannya ketika membuat serangan-serangan. Ini sedikit suntingan perlawanan yang sempat kita lihat di sini antara peluang-peluang yang sudah dicipta oleh pasukan kita ini, dan di sini Rodrigo yang berpeluang untuk mencipta jaringan Ilham ya. Ya. Memang ada sedikit perubahan pada babak kedua ya Adi. Kita telah pun mengerahkan pemain-pemain ketika waktu rehat ya, di bilik persalinan mengikut skrip yang telah diterangkan awal oleh ketua jurulatih. Nampak alhamdulillah pada separuh masa kedua itu nampak kita cuba untuk memberi tekanan yang lebih kepada coach yang Lions. Yeah. Memandangkan memang kita ketahui bahawa coach yang Lions turun pada malam tersebut memang seboleh-boleh mendapat satu mata. Ini gol kemenangan. Iya, Inilah yang gol yang dijelaskan kalau kita baca dalam data akhbar tempatan. Iya. Memang coach kita menjelaskan bahawa memang sudah dilatihkan. Iya, memang setiap latihan-latihan terutama sekali sebelum perlawanan kita memang mengutamakan set pieces ini Adi. Baik tendangan sudut ataupun free kick dari mana-mana sudut pun. Nyata memberikan kelebihan untuk pasukan Brunei di Premier League ya. Ya, barangkali memang untuk menambah sedikit Adi set pieces adalah satu senjata bagi setiap pasukan. Di mana kadang-kadang setiap pasukan dia mempunyai perencanaan yang berbeza. Jadinya daripada set pieces inilah yang bakal pasukan akan dapat mengutip ataupun menjaringkan gol. Kerana ada peratusan jaringan dicipta ya. Ya. Menerusi set pieces ini. Baik, ini pula ini pertemuan Brunei di PMMFC dengan Tampines, itu perlawanan sulung bagi kempen Liga Mesir bin Ilham. Berkesudahan dengan 2-2, kita saksikan sedikit suntingan. Tampines adalah merupakan pasukan favourite ya. Memang. Ini yang gol pertama Basiru Osman, dan turunnya skuad kita ni bertemu dengan Tampines ini adalah boleh dianggap sebagai pasukan yang seolah-olah baru kembali Ilham ya. Ya, betul. Setelah 2 tahun tidak beraksi dan dalam kejuaraan kompetitif, dan kini bertemu pula dengan sebuah pasukan yang mantap. Kita saksikan sekali lagi itu gol kedua Ivan Jurkovic ya. Baik, setelah pasukan Brunei di PMC beraksi 7 perlawanan, 5 kali menang dan 2 seri, bagaimana pandangan Hussein setakat ini? Pada ketika ini memanglah mereka berada di persada liga. Okey. Jadinya bagi saya dalam perlawanan dalam liga kali ini, bagi saya mengharapkan Brunei di PMMFC akan dapat menerajui Liga S musim ini untuk berada di tempat teratas dan akan dapat memberikan persembahan-persembahan terbaik meskipun di dalam ataupun di luar negeri, di mana kadang-kadang apa yang kita harapkan sebagai peminat ataupun pemerhati bola sepak, mereka memerlukan pasukan Brunei di PMM untuk mendapatkan kemenangan, memberikan pasukan-pasukan yang datang sebagai pelawat menjadi menerima tangan kosong, tidak mengutip sebarang mata. Itu yang diperlukan. Ini pertemuan dengan LB Rex. Ya. Waktu itu LB Rex berada di tangga teratas. Iya. Tangga teratas ya. Saya begitu mengagumi dengan perlawanan ya. ini. Perlawanan pertemuan Brunei di PMM FC dengan Alberex
prestasi pasukan DPMM begitu menyerlah. Jadi kemenangan ini sewaktu Albirex berada di tangga teratas, dan selepas kemenangan ini, kalau kita lihat Albirex bermain begitu berdisiplin sekali. Oh yes. Begitu kemas dengan hantaran-hantaran, namun dengan kemampuan kita untuk mengatasi ataupun mengawal perlawanan dengan lebih baik, memberikan kerjaan untuk pasukan Brunei di PMM FC. Ini pula antara suntingan yang sempat kita saksikan, hampir saja menerjah gawang volley yang dilakukan oleh Muhammad Azwan Saleh. Baik Ilham, ya. Jika kita lihat kedudukan pasukan-pasukan dalam Liga S ketika ini, pasukan Tanjung Pagar berada di tempat yang ke-12. Kelompok 3 terbawah, ya, di tangga ke-12, ya. Bagaimana pandangan Ilham setakat ini? Memanglah dari segi ranking dalam carta liga, kita pada masa ini berada di tangga kedua, jadi kita telah bermain dengan 7 perlawanan. Kita berjaya menang 5 perlawanan, 2 kali seri. Masih lagi belum menerima apa-apa kekalahan, dan jaringan yang kita buat ialah sebanyak 15 gol. Jaringan kemasukan ada 16 dan kita telah berjaya mengutip setakat ini 17 mata, jadi nampak di sana kalau kita lihat dari segi statistiknya kita punya goal difference ataupun perbezaan gol iaitu 9. Dan kalau kita lihat pula pasukan Tanjung Pagar, kedua-dua pasukan ini masih lagi dengan 7 perlawanan jadi pada malam ini kedua-dua perlawanan akan mencipta 8 perlawanan, ya. Sepanjang 7 perlawanan ini, Tanjung Pagar cuma menang 1 kali, seri 1 kali dan tewas 5 kali dengan jaringan gol yang dicipta oleh Tanjung Pagar ini ada 5 dan gol kemasukan adalah 16. Jadi Tanjung Pagar pada masa ini mengutip 4 mata, jadi nampak di sana perbezaan gol adalah negatif 11. Kalau kita lihat statistik tersebut, nyata kita mempunyai kelebihan dari segi serangan berbeza dengan Tanjung Pagar. Ya. Dan Ilham juga pernah menyatakan setiap kali bertemu dengan pasukan-pasukan bawahan ini, satu perkara yang perlu dielakkan ialah kompleksan, ya. Iya, betul. Jadi sekali lagi kita bertemu dengan pasukan bawahan, bagaimana? Memanglah kita akui menentang pasukan yang di bawah ini. Saya masih ingat dua jurulatih kita iaitu Awang Dujan Simonic menasihatkan kepada pemain-pemain bahawa bukan mudah untuk memberi motivasi kepada pemain-pemain untuk menentang pasukan yang di bawah ini. Jadi lebih senang kita memberi motivasi kepada pasukan yang teratas. Mendangkan kita memang merebut sekurang-kurangnya mata untuk berada di atas daripada pasukan tersebut. Ya, ini kita lihat kedudukan carta liga. Apa yang dapat kita lihat di sini, Tanjung Pagar di tangga ke-12, ya. Dan Brunei DPMM juga dari 7 perlawanan kini berada di tangga kedua. Ketinggalan 1 mata kepada Balestia yang kini berada di tangga teratas dari 9 perlawanan, ya. Jadi hanya dibezakan 1 mata dan ada 2 game in hand untuk Brunei DPMM FC. Dan Home United juga memperbaiki kedudukan mereka di tangga ketiga, apatah lagi kemenangan mereka ke atas Harimau Muda baru-baru ini melonjakkan mereka ke tangga ketiga dan menyebabkan Harimau Muda jatuh 2 nak tangga ke tangga kelima. 3 nak tangga sebetulnya. Sebelum ini mereka berada di tangga kedua dan diikuti Hogang, Albirex, Gombak United, Singapore Forces agak sedikit merosot pada musim ini. Biarpun sebelum ini mereka adalah merupakan antara pasukan favourite. Woodlands, Geylang United, Tanjung Pagar dan juga Coach Young Lions lawan Brunei DPMM FC pada minggu lalu. Mungkin Hussein boleh menambah sedikit komen. Ya, okey. Bagi saya untuk perlawanan pada malam ini, ya, memang Tanjung Pagar United berada di tangga kedua bawah dengan hanya mengutip 4 mata. Betul kata Wang Ilham dengan ketua jurulatih mereka, Bijaran Simonic.
memang sukar untuk menghadapi pasukan-pasukan di tangga Corot. Kerana setiap pasukan yang di tangga Corot akan mempunyai fighting spirit yang kuat untuk menewaskan pendahulu-pendahulu liga, especially yang pasukan yang di tangga teratas, tangga top 3. Jadinya saya mengharapkan setiap pemain barangkali akan dapat beraksi dengan baik, dengan cemerlang, memfokuskan akan pasukan yang dilawan. Walaupun pasukan yang dilawan bagi saya adalah pasukan underdog. Jadinya yang kita mahukan ialah jangan peminat-peminat lagi hampa dengan persembahan Brunei bertemu dengan kod yang Lions, di mana di akhir-akhir minit kita hanya dapat mampu menceriakan dan menggamatkan suasana stadium. Ya, kepada audio yang ingin bersama kami boleh hubungi kami di nombor talian telefon 2220-706 dan juga 2220-707. Bagi audio memberikan komen dan pendapat masing-masing tentang pertemuan Brunei DPM FC bertemu dengan Tanjung Pagar yang akan berlangsung pada malam ini, dan tiket-tiket masuk dijual di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas sebelum perlawanan bermula. Kehadiran Auda adalah sangat-sangat diharapkan bagi sama-sama memberikan sokongan untuk pasukan Brunei di PMM FC. Baik, Wang Hussein sebagai yang sudah lama juga berkecimpung dalam sukan bola sepak, biasanya apa yang dilakukan oleh pihak kejuralitan ataupun pengurusan jika memang ada ketikanya sebuah pasukan itu berada di atas, namun tidak terkecuali mereka kadang-kadang ada sedikit tergelincir Namun ada juga masanya mereka membuat kebangkitan. Biasanya apa yang aspek yang diutamakan dalam mengangkat moral pemain-pemain ini, Hussein? Barangkali aspek dalam meningkatkan semangat pemain bagi saya ialah satu di antaranya barangkali kita perlulah memberikan motivasi, fokus untuk memenangi setiap perlawanan. Di samping itu juga bagi saya pihak-pihak kejurulatihan bukan hanya bertumpu kepada kesebelasan utama pemain. Jadinya apa yang perlu ialah menitik beratkan kepada pemain-pemain yang berada di bangku simpanan. Jadinya ini akan lebih mudah bagi pasukan untuk memberikan percaturan dalam setiap perlawanan. Jadi mungkin Ilham ingin berikan komen. Helmi Zambin sudah diberikan beberapa peluang dan alhamdulillah beliau berjaya mencipta jaringan gol Ilham dan malam ini akan berada pada kesebelasan utama first 11 Bagaimana Ilham melihat percaturan nanti? Adakah Syahrazin yang akan diserapkan ke bahagian serangan? Memang kita telah memikirkan lebih awal Adi. Memang selepas perlawanan kos yang lain pun kita telah pun melihat keadaan setiap pemain. Kita telah menjangkakan bahawa Rodrigo Gal mungkin mengalami kesukaran untuk fit kembali bermain Dan di sana kita telah pun membuat satu percaturan dan kita telah pun melihat beberapa aksi Awang Hilmi Jambin di mana beliau juga berjaya menjadikan satu gol, dan kita telah melihat kemampuan Awang Hilmi Jambin dan kita percaya beliau mampu untuk melaksanakan tugas sama seperti dengan pemain kesebelasan utama, dan mungkin kita pada malam ini kita akan cuba untuk mempertaruhkan Syahrazin di bahagian hadapan serangan. Dan ini suntingan pertemuan di Chua Chu Kang Stadium bertemu dengan Singapore Forces. Kemenangan kepada pasukan Brunei DPM FC ini pula bertemu dengan Gombak di Jurong West. Jurong West Stadium bertemu dengan Gombak. Kemenangan 3-0 untuk pasukan Brunei DPM FC Ini antara suntingan perlawanan yang sempat kami petik. Wardon bertindak cemerlang dalam perlawanan tersebut, menafikan beberapa percubaan tepat. Ini pula untuk Brunei di PMM FC. Beberapa aksi menarik yang sempat kami sunting dari pertemuan dengan Gombak United FC. Ini gol pertama, gol sendiri.
Walid Luni yang menjaringkan gol pertama untuk Brunei di PMM, tapi gol sendiri. Iya. Jika saya tidak silap Adi, Ya. bagi perlawanan ini Awang Ilham adalah sebagai jurulatih yang mengendalikan pasukan di mana ketua jurulatih Ini gol kedua Syahrazin Said melonjak dengan tinggi. Waktu itu Ilham yang mengendalikan pasukan. Memang saya sendiri yang mengendalikan. Ketua jurulatih diberi amaran satu perlawanan tidak berada di bangku pemain ya. Ya. Ini gol cantik daripada Basir Osman, kita saksikan. Jadi Ilham, bagaimana kita ni melihat pertemuan dengan Gombak? Memanglah pada malam tersebut pada minit awal 20 minit awal perlawanan ya, nampak kita sedikit goyah. Sukar ya. Di mana kita sukar untuk mencari momentum pada perlawanan tersebut. Alhamdulillah selepas 2 minit perlawanan kita berjaya cari momentum yang sebenar dan nampaknya pemain-pemain pun sudah adapt dengan keadaan padang dan juga pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh para pemain. Baik, adakah kita faham ada beberapa orang pemain dilangkan kad kuning seperti waktu bertemu dengan CYL ya, Coastal Alliance ya. Ada kerisauan? Memang menjadi kerisauan kepada pasukan kita ya, terutama sekali pemain-pemain kesebelasan utama ini Adi. Memang tidak dapat dinafikan ataupun memang tidak dapat dielakkan pemain seringkali mendapat kad kuning ya melalui aksi-aksi kadang-kala tidak memenuhi pemikiran pengadil perlawanan pada tersebut ya. Dan kita selaku jurulatih perlu akur dengan keputusan ini dan perlu juga kita memikirkan pemain-pemain terutama sekali di bangku simpanan untuk memberikan satu rhythm seperti pemain kesebelasan utama dan juga memberikan momentum untuk setiap perlawanan. Ya. Baik, kita masih bersama dalam rancangan Bicara Sukan yang kami siarkan langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei, membicarakan tentang pertemuan Brunei di PMFC bertemu dengan Tanjung Pagar yang akan berlangsung pada malam nanti di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam ya. Baik, tentunya harapan cukup tinggi untuk setiap perlawanan bagi pasukan Brunei di PMFC dan beberapa orang pemain-pemain yang sudah lama menyarung jersey terus menunjukkan peningkatan yang sangat baik Ilham ya. Kita tidaklah ingin menyebut mana-mana pemain tapi sebagai sebuah pasukan ternyata begitu membanggakan. Ada 3 orang pemain yang terus meningkatkan ataupun nampak improvement mereka ya. Bagaimana harapan Ilham kepada pemain-pemain sini ya dalam pasukan dan juga pemain-pemain yang masih ada peluang untuk diserapkan ke dalam kesebelasan utama dan juga harapan kepada penyokong-penyokong pasukan? Memanglah selaku jurulatih terutama sekali pemain-pemain sini ya dalam pasukan kita seringkali mengharapkan prestasi yang konsisten ketika dalam perlawanan dan kerana pemain sini inilah yang sebagai tonggak utama dalam pasukan dan pengalaman-pengalaman yang mereka ada perlu dicurahkan juga kepada pemain-pemain junior ya, Adi, terutama sekali pemain-pemain yang baru dan pemain-pemain yang baru meningkat dari setiap perlawanan ke setiap perlawanan. Dan harapan kita memanglah setiap perlawanan di dalam negeri ini kita menjadi kewajipan untuk mendapat 3 mata penuh. Dan ini kita tidak boleh kompromisi sebenarnya mendangkan penyokong-penyokong yang datang memang memberikan sokongan yang padu untuk pasukan Brunei di PMFC. Ya, ada satu panggilan yang kita terima tadi. Apa harapan pihak pasukan kepada penyokong-penyokong kerana memang penyokong-penyokong peranan besar. Ya, memanglah di samping jaga disiplin Ilham. Kita mengharapkan kedatangan para peminat-peminat untuk membanjiri Stadium Negara Hassanal Bolkiah kerana dengan kehadiran para penyokong akan menyuntik lagi semangat para pemain dan ini seperti saya katakan penyokong ini adalah menjadi ke-12 pemain untuk pasukan. Ya. Baik, Wang Hussein ya.
sudah sering kali melihat aksi pasukan Brunei DPM FC, khususnya perlawanan di tempat sendiri dan mungkin tidak terkecuali pemain dua negara nanti ya. Bagaimana harapan bagi pertemuan pada malam ini, lebih-lebih lagi bertemu dengan pasukan yang kini berada pada kedudukan yang memang tidak selesa lah, itu Tanjung Pagar. Silakan Hussein. Ya, okey. Terima kasih Ade. Bagi saya mengharapkan bahawa Brunei DPM FC akan beraksi dengan begitu baik. Apa yang saya mahukan daripada sepanjang perlawanan Liga S setakat ini, saya mahukan pasukan Brunei DPM FC akan bermain seperti mereka menentang dengan pasukan Albirex Niigata. Setakat ini saya begitu teruja dengan perlawanan tersebut, di mana pasukan kita begitu bermain dengan kemas dan juga sempurna dari segi pertahanan, pasukan midfield dan serangan. Jadi apa yang kita mahukan malam ini memanglah betul kata penolong jurulatih Awang Ilham, adalah satu kewajipan bagi pasukan DPMM untuk mengutip mata penuh dan mengharapkan setiap pasukan pelawat pulang dengan tangan kosong dan sekaligus mengekalkan bagi rekod tanpa kalah mereka dan mengungguli peneraju Liga S pada musim kali ini. InsyaAllah. Ya. Baik, terima kasih pada Ilham dan juga Wang Hussein atas komen. Biarpun kita memberikan sedikit komen, kita mengharapkan keputusannya memihak untuk pasukan pilihan ya. Ya baik. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu-tamu kita pada kali ini yang telah pun sudi mencurahkan persiapan perlawanan pasukan Brunei DPM FC menentang pasukan Tanjung Pagar United FC yang akan berlangsung malam nanti. Baiklah, kami sudah rancangan bicara sukan untuk kali ini. Hingga bertemu lagi pada Jumaat akan datang, insyaAllah. Salam hormat dari kami. Tingkatkan semangat kesukanan bus kita dan untuk kesihatan dan kemajuan sukan negara. Jumpa lagi. Berazam meraih semua kemenangan, mencapai segala impian yang ada, tanpa menyerah kalah. Walau rintangan melanda, segala keyakinan sedia untuk menyerang. Kini